Okay, so thank you for coming back again. Selamat kembali. Alright, so hari ni kita akan bercerita berkenaan dengan chat indicator lah. Okay, kita akan bercerita tentang chat indicator. So, dalam MT4 tu ada banyak chat. Okay, ada banyak indicator. Alright, so tapi tak semua tu kamu perlu gunakan lah. You don't really need to use every indicator that is in the options. Right? So, di sini kita mengajar untuk macam mana nak pilih uh, indikator yang sesuai dengan jiwa dan raga kamu lah. Based on your instinct, which one you prefer, then you just focus on that one example pun cukup. Gold boleh ambil sell kat mana? Kejap saya tengok chat. Sebenarnya saya dah sell lah. Dah take profit dah. Kat atas tadi dah sell sebenarnya. 1880. Tunggu naik balik 1880 atau 1875. Paling tinggi is 1880. Kalau boleh nak sell. Kalau nak sell paling tinggi untuk hari ni is 1880. Okay. Kalau dia tak cecah, paling tinggi dia boleh naik 1875. Right, so those are the two areas that is quite good for selling lah. Okay, so kita pun dah nampak USD strong. So kita mungkin nampak market gold start to come down. Okay, so for the first indicator, okay, kita ada Bollinger Bands. Okay, so Bollinger Bands ni dia agak popular kat Malaysia. Alright, so kalau kamu tahu lah. Okay, so antara yang popular yang banyak menggunakan Bollinger Band ni adalah Abang Omar Ali. Alright, so dengan menggunakan teknik BBMA, Bollinger Band Moving Average. Alright, so antara teknik yang paling popular di Malaysia dan di Asia lah, di Asia. Okay, so tapi saya kat sini saya hanya mengajar bahagian Bollinger Band sahaja. Okay, so so Bollinger Band ni dia digunakan untuk nak tengok market volatility. Maksud market volatility tu kita nak tengok market tengah bergerak atau tidak. Okay, maksud bergerak atau tidak tu, okay, kalau dia tengah menaik atau tengah menurun, dia tengah bergerak. Going up, going down, it's moving. But if it's sideways, it's not moving lah. Secara simpelnya macam tu kita ambil. Okay. Contoh saya conteng. Okay, so kalau market tu tengah menaik atau tengah menurun, dia tengah bergerak. Market tengah moving. Tapi kalau market tu sideways, okay, dia sebenarnya tidak bergerak sebab kamu nampak dia naik turun pada harga yang sama sahaja. Okay, so Bollinger Band ni dia menolong kamu untuk detect market sekarang tengah berada di kawasan mana. Kawasan tak bergerak atau kawasan yang bergerak. Okay, sebab bila kamu tahu kamu berada di kawasan yang mana, dia jadi lagi senang nak trade. Sebab kamu akan tukar cara. Okay, so kalau dia tengah menaik, kalau dia tengah bergerak, kamu nak buat apa? Kalau dia tengah tak bergerak, nak buat apa? Bollinger Band set default saja, simple. Okay, so bila kamu dah faham Bollinger Band secara default, barulah kamu start buat adjustment untuk ikut diri sendiri. Okay, so simple je sebenarnya gunakan Bollinger Band ni. Right, so dia sebenarnya ada 3 garisan. Saya gunakan chart untuk menunjukkan example lah. Okay, so kalau ada request for any charts that you want, okay, ada request untuk nak letak indikator tu di mana chart mana-mana yang kamu nak, bolehlah bagi tahu nanti. Okay, bagi tahu je. Right, so kalau perasan, Bollinger Band akan berada di kawasan trend. Okay, Bollinger Band akan berada di kawasan trend. So kita ada dua yang utama lah, trend dengan oscillators. Okay, so trend ni adalah untuk market yang moving, maknanya market yang tengah trending. Trending means that is moving upwards or downwards. Tengah naik, tengah turun, that is trending. So, indikator ni kat sini sangat-sangat sesuai untuk market jenis macam itu. Right, so kalau market yang sideways, okay, market yang tengah ranging, okay, kita akan menggunakan indikator oscillators. So, dia berbeza. Bukannya saya cakap, okay, satu indikator untuk guna semua benda. Tak semestinya. Kena faham kat situ. Okay, so bila kamu trade tu, kamu kena tengok dulu. Market, okay, chart tu buat apa? Kalau contohnya yang sini, market tengah menaik. Okay, market tengah trending lah. So bila trending,
barulah sesuai nak gunakan Bollinger. Okay. So boleh nampak bila saya letak Bollinger ni, saya akan resetkan saja biar default, tak ada masalah lah. Okay. So saya hanya akan tebalkan garisan dia saja nak bagi clear sedikit, dan mungkin kita akan terangkan warna dia lah bagi nampak. Okay. So bila Bollinger Band, bila kamu letak Bollinger Band, it will come out 3 lines, 3 garisan lah. Okay. Dia akan ada 3 garisan kat situ. Okay. So garisan atas kita panggil upper band, garisan bawah kita panggil lower band, garisan tengah kita panggil middle band. Mid BB, top BB, bottom BB lah. Okay, so itu saja. Simple, tiga garisan. Okay, so cara nak guna senang. Apabila market berada di garisan atas, kamu akan sell. Nampak? Okay, so apabila market berada di garisan bawah, kamu akan buy. Itu je. Okay, so kalau contoh macam euro sekarang ni, dia berada di garisan bawah. So kamu akan buy. Okay, nampak? Alright, so dia akan, penggunaan dia simple je. Itu SOP dia lah. Okay, bila dia berada di atas, kamu sell. Bila dia berada di bawah, kamu just buy sahaja. Tak ada masalah. Okay, so dia akan berubah ikut time frame. Okay, dia akan berubah. Dia akan jadi benda lain-lain. Okay, so dia akan, kamu kena tengok cara trading kamu lah. Kamu tengah scalping ke, swing ke, intraday ke. Okay, dan pilih time frame yang sesuai, kemudian barulah masuk position. Okay, sebab kalau macam contoh, contoh macam H4 ni. So H4 ni kita tengah signal sell, tapi bila kita buka di H1, kita signal buy pula. So dia tak ngam. Bermaksud kat sini, jika kamu buy di H1, jika kamu buy di H1, dia tak boleh bertahan lama sebab di H4 masih lagi signal sell. So dia tak boleh tahan lama lah. Ada situasi masa ni dia tengah kuat sell, entry kat mana atau tunggu reverse. Best time frame untuk tentukan trend tak ada. Dia akan base pada kamu. Kalau saya cakap kamu buka chart weekly, susah juga. So dia akan base pada kamu, macam mana kamu, how do you look at the trend. Saya baca ada situasi masa dia tengah kuat sell, entry kat mana atau tunggu reverse. So so itu saya bagi tahu dia punya SOP je lah. Maknanya kalau berada di atas kita akan buy, berada di atas kita sell, berada di bawah kita akan berada di atas kita sell, berada di bawah kita buy. So itu konsep dia. Itu konsep. So dari konsep tu kamu akan kena, maknanya kamu akan highlight. Contoh kita ambil H4 ni kan, kita dah highlight. Contohnya maknanya kita dah tahu, kat sini kita dah boleh sell. Alright. So kamu akan gunakan time frame yang lebih kecil untuk mencari entry point yang lebih sesuai. Contoh macam sinilah, 2 ni menjadi contoh di mana high, tempat yang sama high dia. Bermaksud kali pertama dia naik tak lepas, kali kedua naik pun masih tak lepas lagi. So dia dah menunjukkan di mana kita dah boleh sell. Paling selamat is tunggu market tu pergi ke kawasan yang sama untuk 2 kali berturut-turut. Simple. Kawasan yang sama untuk 2 kali berturut-turut, kali kedua tu dah boleh masuk position. So untuk determine trend, macam mana kita nak determine trend, kita kan base pada trend tu akan base pada kamu. Berapa jauh kamu nak hold position tersebut dan berapa besar account kamu. So everything dia ada setting base pada a few setups lah. So kalau contoh kamu cakap account saya $1,000, saya nak swing 1 bulan. So baru saya cakap, base pada apa yang kamu bagi tu macam mana. Base pada apa yang kamu bagi, kita akan buat swing base pada D1, chart D1. Why? Kenapa kita pilih chart D1? Sebab chart D1 ni untuk setiap period separator dia adalah 1 bulan. Simple. Dia 1 bulan.
Okay, so kita tahu base pada bulan lepas, apa yang mungkin jadi bulan ini. Sebab kamu nak swing sebulan. So kalau kamu nak swing seminggu, kamu buka H4. So base pada minggu lepas, what will affect this week? Itu maksud dia. Itu cara dia lah. Okay, so trend will be based on how long you nak you nak hold position kamu. Okay, so dia akan berbeza-beza untuk setiap orang. So kalau boleh, bila nak buat tu tanya balik. Okay, so bila tanya balik, macam saya akan tanya balik, what is your plan lah. Okay, kamu nak swing berapa lama? Equity kamu berapa besar? Lot berapa besar? So setiap tu dia akan ada setting tertentu lah. Alright? So, nampak tak tadi? Alright? Okay, so bila yang kat sini, okay, so macam tadi saya cakap lah, kalau H4 tadi masih belum lagi bagi signal buy, tapi H1 sudah bagi. Okay, bermaksud kamu tak boleh hold lama lah buy ni. Okay, tapi masa time frame yang kecil, semua dia akan bagi cakap buy. Nampak? Okay, so sampai time frame H1, tapi bila pergi kepada H4, masih belum lagi. Maknanya ke H4 ni sebenarnya dia baru cakap masih lagi wholesale lagi. Sell tu baru nak start mula turun. Okay, so hold tak boleh terlalu lama lah. Sell yang kat H1 tadi tu. Okay. Mana entry point? Entry point ikut sini garisan dia. Ikut garisan ni. Nak entry kat atas atau entry kat bawah. Sebab syarat dia kamu kena ikut indikator. Kalau indikator dah cecah atas candle, baru kita sell. Baru kita buy. Baru kita sell kat sini. So bila dia cecah kat candle tu, baru kita buy. So kamu tukar time frame, nampak macam ni. Bila tukar time frame kat sini, nampak. Bila nampak yang ni dia dah masuk kat dalam. So market tu akan naik lagi. Bila dia dah masuk dalam, cantik. Sama macam contoh kat sini lah. Yang benda dah siap. Okay, bila dia dah masuk ke dalam, bila candle tu dah berada di dalam, masuk dalam tu maknanya indikator tu dah kat bawah, dia dah kat atas. So dia akan naik. Dia akan pergi ke pada low, mid, top. Dia akan naik dari bawah, tengah, atas. So kalau nak guna ni, boleh. Okay, so sekarang kalau H4 sell, mana entry point? Okay, so H4 tadi kan sell kan? Nampak? Macam tadi, sini. Okay. Kita kan base pada garisan dia, base pada BB tu punya garisan. So bila kamu dah ada garisan tu, kamu highlight saja. So dekat sini dia cakap untuk sell kat situ. Okay. Right, kat sini. So bila kamu highlight dan ni, kamu guna time frame yang lebih kecil. So bila time frame kecil tu, dia dah highlight, dah nampak kawasan yang ini, yang tadi tu kita sell. So dekat sini pun, kawasan ni dia pun ada signal lain sekali lah. Macam ni dia bagi double top. Double top tu M. Bentuk M tu dah keluar. Okay, so kat sini pun dia bagi double top lagi. Okay, so kamu kena gabungkan dengan technical lain sekali lah. Jangan guna dia saja. Okay, tapi elok kahwin dengan oscillator. Jadi elok kahwin dengan oscillator apa belah bawah? Tak, kalau boleh jangan. Dia tak, okay. Sebab oscillator untuk tengok market sideways. So dia tak ngam. Okay, melainkan memang kamu nak take market sideways. Contoh macam kat sini. This is market sideways. Okay, sebab apa? Sebab BB ni kecil je. Bollinger dia semua kecil. Okay, nampak? Sini Bollinger dia pecah. Okay, so bila Bollinger dia besar, bermaksud dia tengah trend. Bila dia buka macam tu, nampak dia buka. Okay, dia buka ni, dia tengah trending. Kat sini buka lagi, trend lagi. Tetapi bila paling baru ni nampak, dia dah start straight. Okay, so detect kat mana, apa yang kamu nak trade dahulu. Okay, dah nampak baru tu. Okay, so saya faham yang sideways position. Kalau kuat buy sell ni fail. Okay, so kalau macam nak tengok dia kuat buy atau kuat sell, dia akan besar macam ni. Candle dia. Candle dia akan terkeluar daripada Bollinger tu. Macam ni dia keluar sekali. Macam tu. Okay, so dia akan hint kat sini. Keluar, bila dia keluar yang first je,
First candle dah terkeluar tu, okay, kamu hold je buy tu. Jangan risau. Sebab kamu buy dari bawah sebenarnya. Kena ingat, kamu buy dari sini tadi tu. Okay, so bila kamu buy, kamu hold. Tengok-tengok, terkeluar daripada Bollinger. Hold lagi lah. Sampai dia dah start masuk balik, okay, tutup. Okay. Biasa tiba-tiba dia roket meletup. Okay. So that's why kita kena jangan risikokan terlalu besar daripada size account kita. Okay, supaya setiap kali kita entry tu sangatlah minimum loss atau even profit. Okay. Setiap kali position tu maknanya kalau let's say trade tu kalau boleh risikokan less than 5% per entry lah. Per position. Okay, setiap kali masuk position tu profit loss kamu tidak boleh melebihi 5%. Okay, maksud kalau let's say account kamu $100, alright, so loss kamu ataupun profit per position tidak boleh melebihi $5. Okay, so ada setengah orang akan digunakan risk reward ratio. Okay, so untuk setiap kali dia untung, berapa kali dia boleh loss. Okay, kalau macam risk reward tu 2 nisbah 1. Okay, 2 kali profit, 1 kali boleh cut loss. Okay, so ada banyak cara nak buat. Semua orang dia berbeza-beza. Okay. Right, so untuk Bollinger Band ni, any questions? Ada apa-apa soalan tak untuk Bollinger Band? Bollinger Band ni sangat-sangat senang dan sangat-sangat seronok. Okay. Dekat phone pun boleh plot, tak ada masalah. Okay. Everything yang kita belajar kena, kalau boleh, tengok balik ke belakang. Memang nampak macam, benda dah siap, bolehlah cantik. Yes, tapi kamu kena nampakkan pergerakan dia. Kenapa dia berhenti kat sana? Macam ni lah, hint-hint. Macam ni hint. Di mana, kenapa ada, macam mana kita nak tahu yang dia dah patah balik. So selalunya, dia shadow reversal. Itu antara hint yang sangat-sangat cantik lah. Sebab kita tengah buy, dah naik, pop, tiba-tiba jatuh. Kenapa dia jatuh? So kita kena cari hint-hint macam ini. Itu maksud saya lah. Okay? So that's why kita boleh guna scroll back ke belakang. Cari je ke belakang dan nampak apa pergerakan, apa hint-hint yang cantik yang nak nampakkan kenapa pada masa tersebut dia dah start reversal. Okay? So kepada trader-trader yang lain, ada soalan tak untuk Bollinger Band? Indikator ni saya akan mostly gunakan chart. Saya tak guna slide lah. Slide leceh. Satu penat lah. Okay, so kita cerita je terus. Letak indikator tu dekat live chart. Okay, terus on the spot cerita. So lagi senang. Okay, lagi clear. Dan cepat tangkap. Okay, so senang je. Bollinger atas, Bollinger tengah, Bollinger bawah. Right. So untuk yang let's say kamu baru nak start guna. Let's say you just starting to use the Bollinger. Okay. So dia punya SOP yang untuk beginner dia berbeza sedikit. Beginner punya SOP, okay, sell dekat atas tetapi take profit di tengah-tengah. Bollinger mid BB ni kamu dah kena take profit. Itu maksud dia. Nampak tak? Okay. So kalau bila dah take profit tu, biar tak boleh entry langsung. Mid BB untuk take profit sahaja. Right. So contohnya ini dia naik balik. Okay. So kamu sell lagi sekali. Hit mid BB tutup. So sekarang ni kamu tunggu kat bawah pula. Hit lower BB. Okay. Masuk buy. Naik. Tunggu dia naik sampai mid BB. Tutup. Kamu masuk position di atas dan di bawah tapi tutup di tengah-tengah. Okay. So ini dia punya training untuk budak yang trader yang baru nak cuba menggunakan Bollinger. Okay, kamu kena biasakan diri yang itu dulu, kemudian baru kamu akan start rasa, saya sebenarnya actually boleh hold lagi jauh daripada yang itu. Centek dia pun kalau nak layan currency 50, okey. 50 boleh tu boleh, tapi Centek kita agak, kita cakap macam mana perkataan tu, kita agak skema sedikit. Okay, kita agak nerd sikit di mana kita punya stop up level agak tinggi daripada broker lain. Okay, so broker lain mostly stop out level berada di 30%. Okay, bermaksud account kamu boleh hold float 70% lah sebelum semua position ditutup secara automatik. Right, so kalau macam account $100, okay,
total float kamu at one time, kamu boleh float sampai $70. Baru ditutup semua position lah. Okay, tapi di sell trade, kamu hanya akan boleh bertahan sebanyak $50 sahaja jika deposit $100 lah. Okay, so dia punya stop out level 50%. Maknanya balance kamu akan lagi banyak sedikit berbanding dengan lain, broker lain. Untuk gold boleh diguna pakai BB. Gold pun boleh, tak ada masalah. Cuma kamu kena belajar sedikit pergerakan dia lah. Dia akan berbeza sedikit. Okay, so contohlah, let's say kita buka je gold tu. Okay, then letak Bollinger. Okay, so sebab gold ni dia jarang breakout. Dia jarang macam trending macam ni. Dia more kepada sideways andai. Okay, sideways. Nampak tak? Boleh nampak bila saya zoom out, kamu tak nampak yang pecah-pecah tu. Yang buka-buka tu tak nampak. Bollinger tu dia tak mengembang. Okay. Silver okay ke tak? Silver okay juga. Cantik juga. Dia slow sedikit. Okay. Walaupun dia agak slow tapi cantik. So silver tu, kalau kamu suka nak trade gold tapi takut dengan pergerakan yang laju, yang pergerakan yang besar-besar, training dekat silver. Gold takut. Masuk silver, dia relax sikit. Dia tenang sikit jiwa dia. Dia tak mengejut sangat. Okay, silver ni adalah training yang sangat-sangat bagus untuk kalau kamu berminat nak trade gold. Sebab pergerakan dia lebih kurang 100%. Okay. SND saya tak pasti sebab saya pun tak guna SND. Saya lebih guna SNR. Okay. Alright, tapi lebih kurang je sebenarnya. Tak ada masalah pun. Okay, kamu apa tu? Plot, cari je SNR dia. Dan usually silver ni dia tak akan lari jauh lah. Okay, so kalau let's say kita buat perbandingan side by side pun, okay, gold and silver, dia pergerakan dia lebih kurang sama. Tak banyak beza. Okay, dia nampak pergerakan dia lebih kurang je. Not much difference. Tetapi dari segi volume, okay, dari segi volume, silver punya movement per day tu sangatlah kecil. Okay, so macam gold tu kita boleh pergi sampai 200 pip, okay, satu hari. Silver ni kita boleh macam ni besar lah. Okay, so silver dalam 100 pip saja besar. Kalau waktu yang sangat-sangat tak ada movement, dia dalam 40 pip. 20 pip pun, 20 pip standard satu hari. Sangat tak ada demand. Sebab silver ni belum lagi dalam kategori precious metal. Belum jadi kategori bernilai lagi. Sebab dia masih senang nak digali. Okay, so masih belum popular lagi lah. Oil pun boleh. Okay, oil boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kamu suka trade commodities kan, okay, so commodities ni kamu kena fokus lebih sedikit dekat dia punya fundamental. Commodities kalau boleh fokus more kepada fundamental. Sebab dia sifat dia berbeza dengan currency. Kena ingat, okay? Commodities ni barang. Maksud kita memang akan jual beli barang. Okay? Barang tu maknanya barang tu wujud. Maknanya dia ada demand, dia ada supply. Okay? Dia ada cost. So benda-benda tu kamu kena ambil kira sekali lah. Okay? Kalau macam oil. Contoh kita cerita pasal oil. Okay? Selagi oil tu masih boleh digali, selagi tu harga dia tak akan begitu mahal. Dan pula oil ni dia ada persatuan dia, OPEC tersebut. Okay, OPEC tu kan. So OPEC tu dia mengawal harga minyak dengan cara menglimitkan production untuk negara-negara tertentu. Okay. So dekat situ dia akan, kalau harga terlalu mahal, dia akan turunkan balik. Harga terlalu murah, dia akan naikkan balik. So benda-benda tu kamu kena ambil into consideration semasa trading. Dia bukan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tak. Okay, kalau macam contoh 2 bulan lepas, di mana semua pekerjaan stop. Okay, kilang stop, kapal terbang semua stop. Okay, so bila semua tu stop, tak ada orang perlukan minyak. So bila tak ada orang perlukan minyak, kenapa kita nak kena gali lagi minyak tersebut? Sebab tak ada orang akan beli dari kita pun.
So bila dia jadi macam tu, production stop. So bila production stop, benda tu kita akan nak tengok berapa banyak orang lagi yang beli minyak tersebut. Okay, so macam kes hari tu harga minyak jadi negatif. Kan? Okay, so pada masa tu orang jadi blur. Kenapa harga minyak jadi negatif? Adakah bila kita pergi stesen minyak, kita isi minyak dalam kereta, pump attendant tu bagi kita duit pula? Sebab negatif. Okay, so itu sebenarnya more kepada kontrak sahajalah. Futures contract. Di mana pada masa tersebut tak ada orang nak beli minyak. Okay, bila tak ada orang nak beli minyak, harga akan drop. Yang kita biasa tengok harga drop, maknanya harga menjadi murah sampai ada orang nak beli. Tapi kalau let's say tak ada orang nak beli, kilang semua tutup, kapal terbang tak terbang, siapa nak beli? Okay, orang yang menjual tu dia kena jual juga. So apa yang dia buat? Dia jual pada harga negatif. Itu maksud dia lah. Sebab dia kena clearkan stok. Dia jual pada harga negatif. Bukannya kita, kalau kita pergi stesen minyak tu, kita beli secara harga negatif. Bukan. Okay. So, kalau nak trade commodities, kena tahu dia punya sifat-sifat jugalah. Apa yang berlaku. Macam contoh, kalau waktu perang, okay, tiba-tiba ada negara-negara yang tengah perang, akan nampak lah, gold akan naik, oil akan naik. Kenapa oil naik? Okay. Sebab jentera-jentera perang semua akan menggunakan minyak. Okay, so demand untuk minyak tu akan naik. Okay. Alright, so Bollinger Band ada soalan tak? Panjang pula melirik ceritanya. Bollinger Band ada soalan, ada apa-apa nak tanya Bollinger Band sebelum kita masuk indikator yang seterusnya? Thank you. Sama-sama. Ada soalan ramai pula malam ni, tapi semua senyap. Semua senyap, tengok aja. Nak tanya segan. Okay, so seterusnya kita akan masuk indikator parabolic SAR. Okay, so parabolic SAR tu SAR dia maksud stop and reverse. Okay, dia akan pusing balik lah. Right? Okay, so simple dia macam ni lah. Bila market tu menaik, dia akan berada di bawah. Bila market turun, dia akan berada di atas. Let's say saya ambil ni. Okay, so saya letak. So dia pun dari kategori trend juga. Okay, sebab dia nak beritahu market tu tengah menaik atau tengah menurun. Okay, so saya tunjukkan. Okay, so dia akan berada, dia bentuk-bentuk titik je, senang. Bentuk-bentuk titik ni, okay, so bila kamu nampak dia berada di bawah candle, bermaksud market tengah menaik. Simple je, bila dia berada di bawah candle. Nampak dia berada di bawah candle, okay, so market tu akan menaik. Jika dia berada di atas candle, maka market tu akan turun. Simple. Nampak? Okay. Simple nak guna. Okay, so tapi kenapa tak ramai orang gunakan dia? Dan kenapa orang tak menjadi jutawan? So dia berada di bawah. Okay, maksud dia lebih kurang macam dia menjadi support lah. Dia jadi support atau dia menjadi resistant. Macam tu je. Okay, so bila dia jadi resistant, kita akan sell. Bila jadi support, kita akan buy. Okay, so dia ada perkiraan tertentu lah untuk kenapa dia berada di bawah atau berada di atas. Dia ada kiraan-kiraan tertentu. Okay, market yang sesuai untuk guna parabolik adalah market yang tengah bergerak menaik atau menurun. Okay, market yang tengah sideways, habis, rosak. Indikator tu tak boleh nak beritahu jalan. Nampak contoh macam dekat tepi sini. Macam kat sini. Nampak tak? Okay, Bollinger dia kejap kat bawah, kejap kat atas. Kejap kat bawah balik, kejap kat atas balik. Bawah balik, atas balik. Tak sempat. Okay, so kita nak cari, kita nak jenis panjang, jauh macam ni. Okay, so itu pentingnya memilih indikator mengikut keadaan market yang kamu tengah tengok. Alright, so usually we will look at bigger time frames. Okay, so bigger time frame will have less false signal lah. Kalau kamu gunakan time frame yang lebih kecil, habis. Sebab dia lagi cepat berubah. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Okay, terlalu laju. Right? Tapi kalau macam time frame yang lagi besar time frame tu,
lagi lambatlah yang dia nak berubah. SAR ni selalu terkena kan, sebab kamu guna time frame kecil, tak boleh. Okay, so dia sebenarnya dia ada cara nak tahulah berapa boleh ke tidak kita guna dia. Sebab kita takut sekejap naik, turun, sekejap naik, turun, sekejap naik. Okay, so selalunya kita akan tengok kirap yang sini lah. Bila dah panjang, dah lama sini, yes, cantik gunaan dia lah. Okay, so selalunya kita akan masuk 2, 3. Selepas titik yang ketiga. Okay, selepas titik yang ketiga. Okay, so kalau kamu kira je, tunggu je 1, 2, 3. Okay, kamu pun masuklah buy dia. Okay, masuk buy. Okay, so kamu tunggu. Tiba ada candle satu, ada titik satu keluar ke atas. Kamu dah panik. Dah habis ke trend dia? Dah nak turun dah ke? Nak kena tutup dah ke? Okay. So, bila dia keluar titik ke atas, kamu pun buat benda yang sama. Kamu tunggu 3 juga. So, kat sini keluar 1, pot turun balik. Selamat. Hold je lagi. Hold. Sampai ke atas tu, tiba-tiba keluar 1, 2, 3. Okay. Barulah kamu tutup position kamu. Nampak? So, complete lah, cantik lah. Kamu dapat semua ni. Okay, so senang. Kalau kamu kira je, cukup 3 baru masuk, cukup 3 keluar balik. Okay, tetapi syarat yang paling utama is kamu kena tengok market tu tengah trending atau tidak. Kalau market tu tengah tidak trending macam ni, sideways, sangat-sangat bahaya lah. Kamu akan penat naik turun. Sebab parabolic ni more kepada swing. Kita nak trade swing, yes, kamu akan lebih senang menggunakan parabolic sebab dia lagi cantik macam ni lah. Time frame yang besar, D1 contohnya. Lambat nak tukar perubahan dia. Okay. Right, so ini adalah parabolic. Senang tak? Parabolic senang. Yes, indicator semua dia akan base pada pergerakan candle. Dia tak ada base pada benda lain sebab kat chart tu ada candle je. Right, so indicator tu akan siap selepas candle siap. Kena ingat after candle siap, baru indicator keluar. That's why kalau macam ada setengah indicator yang live, kamu akan nampak. Di mana bila market candle tu belum siap, so kamu akan nampak dia bercelaru. Indicator tu bercelaru. Contoh, saya ambil stokastik. Saya tunjuk dekat stokastik. Okay, so stokastik ni, ramai yang terkena sebab dia tak sabar. Okay, so nampak candle masih menaik kan. So, indikator dia pun akan cakap menaik. Tiba-tiba candle tu turun, tiba-tiba dia pun cakap, turun. Kamu dah sangkut. Okay, so sebab itu kita akan gunakan daripada time frame yang sangat kecil nak tengok movement dia. Kita akan nampak nanti. So, selagi dia tak siap, selagi candle tu tak siap, kamu jangan percaya indikator tu cakap apa. Sebab dia ikut candle. So, kalau candle dah siap, baru betul. Itu maksud dia lah. Okay? Okay. Parabolik, ada soalan tak? Parabolik senang. Okay, so kalau macam kamu nak gabungkan parabolik dengan Bollinger pun boleh. Sebab dua-dua trend. Nak gabung kat benda yang tengah dua-dua yang buat benda yang sama. Buat logik. Jangan gabung benda yang lain-lain. Okay. Kita nampak. Okay, so macam contoh kat sini agak. Dia pun cakap, dan parabolik cakap buy, Bollinger pun cakap buy. Sebab dia berada di bawah. Dia dah cakap awal-awal lagi lah. Dari sini dia dah beritahu. Right, so parabolik lambat sedikit. Okay. So di sini Bollinger dah beritahu awal dah boleh tutup, parabolik bagi tahu kat sini lambat sedikit. Tapi dia bagi tahu pada tempat yang sama, which is harga yang sama. So nampak tak yang dia sebenarnya boleh synchronize. Okay, boleh synchronize parabolik dengan Bollinger Band ni sangat-sangat cantik. Dia boleh synchronize, tak ada masalah. Okay, so siapa-siapa rasa nak guna parabolik SAR ni, nak buat kelas sejuta-juta, boleh, tak ada masalah. Boleh jadi sifu forex seterusnya.
Okay, so parabolic Bollinger nak gabung tak ada masalah. Just nice. Okay, so sebelum kita sambung, ada apa-apa lagi soalan? Juta-juta. Jangan main-main. Jadi, kamu jual indikator berjuta-juta dapat. Okay, so satu lagi. Kita boleh buat satu lagi. Stochastic indicator lah. So, stochastic indicator ni, okay, kalau perasan, meletup kepala. Nah, kalau meletup tak apa, rehat dulu, nanti tengok kat recording. Besok tengok kat recording. Okay, so stochastic ni, dia lebih kepada trend market. Oscillator lah. Stochastic oscillator. Oscillator tadi dia lembut. Okay, so stochastic oscillator, dia berada di trending, sideways punya oscillators lah. So, sideways market. So, bila market tu tengah sideways, sangatlah sesuai untuk menggunakan stokastik tersebut. Okay, so kalau sideways market selalunya cross pair lah. Sekejap kita cari pair yang tengah betul-betul sideways. Euro GBP. Sangat-sangat sideways dia. Okay, ni nampak sideways. Okay, so market yang sideways ni bermaksud dia selalu naik dan turun pada harga yang sama. High low, high low, high low yang sama. So, senang nak trade. Scalping. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Okay, so indikator stokastik ni, dia pun menolong kamu untuk nak bagi tahu adakah high tu sesuai untuk sell dan adakah low tu sesuai untuk buy. Okay, so kalau let's say kamu buka stokastik indicator punya setting ni, mungkin akan berbeza sedikit lah. Okay, saya reset balik. Alright, so kamu secara default akan dapat 20 dan 80. Okay, so di sini kamu kena adjust sedikit. Ini ramai custom. Custom macam-macam kat sini. Kat sini semua banyak custom. Tapi kat sini saya adjust sedikit sahajalah. Okay, so 20 ni kita akan buat 10. Okay, 80 kita buat 90. Kemudian kita tambah 50. 10, 90, 50. Okay, so kenapa saya buat 10 dan 90? 33 itu dia punya set. 33 tu dia punya perimeter tu. Perimeter ni kalau tak payah tukar pun tak apa. Ini tak payah tukar tak apa. Okay, sebab dia ada kiraan dia tersendiri. Bila kamu kacau kiraan dia, bearing dia lari. Okay, so saya tak ada tukar apa-apa. Saya hanya melambatkan signal sahaja. Signal nak enter itu saya lambatkan. Dan saya tambah signal buffer kat tengah-tengah. Okay, so cara nak guna dia senang. Okay, so dia pun kalau market tengah sideways, dia pun akan sideways lah. Maksud dia akan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Okay, so kalau kamu gunakan ni di chart yang tengah trending, yang tengah menaik, tengah menurun, sangat tak kena. Okay, so bila market tengah sideways, yes, sangat sesuai guna stokastik. Sebab dia bagi tahu kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah. So kalau kamu guna market yang tengah menaik, naik, dia tak boleh. Dia akan turun balik. So, sangat-sangat tak cantik lah. Right? So, dia akan bagi signal. Okay, bila dia cecah ke atas ni, kita akan sell. Bila dia cecah kat bawah ni, kita akan buy. So, yang 50 ni apa function dia pula? So, yang 50 ni, function dia adalah kalau, contoh kejap saya ambil, okay, contoh kat sini. Okay. Okay. So, contohnya tadi tu kita dah buy bawah sini. Okay, kat bawah ni kita dah buy. Lepas tu kita tunggu dia naik. Naik. Tiba-tiba 50 dia berhenti. Tiba-tiba lepas tu tahu-tahu pula dia dah turun balik. So level 50 ni dia jadi macam support resistance juga. Jika dia tak boleh tembus, dia akan patah balik. So kat situ kita dah tahu kita punya buy ni dah tak valid, dah kena tutup awal. So kalau contoh jadi sell dia. Kita sell kat tadi kan, nampak turun habis. Complete, cantik. Tapi kalau bila kita buy kat bawah ni tadi tu, naik separuh jalan je. Okay, so dia jadi tak cantik lah. So kita dah tahu, okay, signal buy tadi tu dah tak boleh hold lama. Kita dah kena tutup. Itu maksud dia. Okay. So,
Yang ini cara guna simple je lah. Sell kat atas, buy kat bawah. Okay. So bila, maknanya kamu akan gunakan market semasa. Okay. So current market, kamu tengok dia tengah buat apa. Kalau macam dia sekarang ni kat tengah-tengah jalan, biarkan saja. Jangan masuk. Abaikan saja. Kalau contohnya cantik tadi tu kat sini lah. Bila dia berada di sini, kat sini. Okay. So, bila kat bawah sini, dia pun habis kat situ. Ikut. Okay. So, tadi kamu dah sell kat atas ni. Kamu hold sampai kat bawah ni, nampak dia dah habis. Okay, kamu pun tutup. Lepas tu kalau rajin, masuk buy. Cuma buy kat sini, bila kat atas ni, dia jam tak sampai. So, dia tutup awal. So, kamu kan kalau boleh tengok hint pertama, nampak dia tidak cecah 90 tu. Hint yang kali kedua pun tempat yang sama. Dah kena tutup awal dah position tersebut. Dah tak boleh nak naik lagi. Stokastik dia. Okay. Right. Parabolik. Stokastik ada soalan ke tidak? Okay. So yang ini dikena guna dekat market yang sideways sahaja. Tak boleh guna market trending. Okay. Sebab dia bagi dua-dua signal. Dia bagi buy dan sell. So sangatlah bahaya jika kamu gunakan pada market yang tengah trending. Okay. So detect market dahulu. Bersilang tu maksudnya dia bagi signal lah. Okay, sebab dia satu akan berada di atas lagi satu. Panjang sikit explanation dia. Ya, saya tunjuk yang ini. Yang bawah ni lah. Okay. So, dia ada dua garisan. Okay, garisan biru tu dan garisan merah. Okay, so kalau market tengah menurun, garisan merah tu akan sentiasa berada di hadapan garisan biru. So, ini signal sell. Merah ni signal sell. Maksudnya merah tu berada di atas biru, dia sell. Okay. So, bila di bawah ni, dia akan bersilang. Okay, dia bersilang tu garisan biru tu pula berada di atas garisan merah. So, dah boleh tutup sell, masuk buy pula. So, kalau bila dia silang macam ni, banyak kali dia silang sini. Silang macam ni kan. Okay, dah maknanya yang buy tadi tu dah tutup, lepas tu kat sini jangan masuk apa-apa lagi, biar dulu. Sebab market tengah sideways kat situ juga. So, jangan masuk apa-apa. Okay, sebab kita nak cari persilangan satu kali saja. Dan persilangan tu berada di either 90 atau berada di 10. Okay. Stokastik. Okay. Ada soalan untuk stokastik? Ada. Tadi rasa macam ada orang PM saya nak suruh saya cerita pasal gap. Market gap. Trending market macam gold punya. Macam mana pula? Kalau market gold ni tengah trending, tak boleh gunalah stokastik tu. Dia naik, turun, naik lagi. Tak boleh. Sebab dia stokastik tu dia akan bagi signal buy dan sell. So sangat-sangat tak kena pada masa tersebut. Tapi kalau masa yang tengah sideways macam ni, cantik lah. Boleh je guna stokastik. Sebab dia naik turun, harga yang sama. 1820, 1800. Naik, turun. So dia pun bagi signal cantik. Cikgu, saya PM tadi boleh tak tahu kenapa ada gap. Okay, so tadi tu kamu hantar gap. Okay, so masalah dengan gambar yang kamu hantar tu adalah gambar tu menunjukkan market pada M1. Market M1 ni dia memang akan berlopong-lopong sedikit. Okay. Dia akan berlopong-lopong. Nampak? Macam ni. Okay, macam ni. Alright. Okay, so kenapa dia berlopong? Kenapa kita panggil tu sebagai gap? Kenapa dia akan ada gap? Okay, so okay, itu soalan last lah. Gap tu soalan last tu dia akan padam sendiri ya. Lepas tu dah tinggal 5 minit. Kak Gul pun, okay, so, okay, yang gap yang selalu kita akan nampak adalah gap weekend, hujung minggu. Gap hujung minggu lah, maksud selepas hari Jumaat, bila Isnin tu start, mungkin candle tu akan agak pelik sedikit. Contoh yang macam ni lah, saya tunjuk yang ini. Okay, kat sini tu, bila kita guna time frame yang lebih kecil, dia akan nampak kelakar.
Macam ni lah. Okay. Pelik-pelik sedikit. Okay. So yang weekend punya, dia nak explain senang. Bila hujung minggu tak ada masalah. Logik sebab market, bukan market, MT4 berhenti hari Jumaat. MT4 MT4 platform kita berhenti pada hari Jumaat. Tetapi harga market ni, dia tak berhenti. Dia non-stop. Maksud Sabtu Ahad harga tu masih bergerak. So bila harga tu bergerak, dia naik ke dia turun ke, dekat MT4 takkan reflect, takkan nampak sebab MT4 tutup. Okay, so tetapi bila Isnin tu muncul saja, kalau harga tu dah berbeza, maknanya kalau hari Jumaat tu pada harga 1,800, tiba Sabtu Ahad tu dia turun. Hari Isnin tiba-tiba buka 1,790 contohnya. Ada $10 tiba-tiba hilang. Itu sebab market tu bergerak tapi MT4 tak bergerak. So dia tak boleh nak ambil Sabtu Ahad punya harga. Dia akan ambil terus apa yang berlaku pada hari Isnin tersebut. Okay, so itu kita panggil sebagai weekend gap. Gap hujung minggu. Itu sebab kadang-kadang kita tak galakkan trader memegang position sampai hujung minggu. Jumaat tutup. Sebab apa-apa boleh berlaku pada weekend dan kamu tak boleh adjust position kamu. Okay, Sabtu Ahad tu 2 hari yang sangat lama, 48 jam. Apa-apa boleh berlaku. Okay. Tiba Isnin ada gap besar. Kamu pun entry dah hilang. Rupanya dah kena stop out. Okay. Alright. So kalau macam contoh pada time frame yang kecil. Pada time frame yang kecil ni perkara biasa. This is normal. Okay. Sebab harga tu bergerak terlalu laju untuk server kita tangkap. Itu saja, tak ada banyak, tak ada perkara pelik-pelik pun yang berlaku. Dia hanya sebab harga tu terlalu laju. Okay, kalau contoh macam kita pergi klinik ke, kita pergi bank ke contohnya, kita ambil nombor. Okay, tunggu, kita pergi keluar sekejap. Baru tengok nombor kita dah kena panggil, kita keluar. Lepas tu teller tu tengok lah, oh orang ni tak ada. Okay, dia panggil nombor seterusnya. So dia akan jadi gap kat situ. Okay, so harga bergerak terlalu laju tapi MT4 tak sempat nak tangkap harga tersebut. Okay, itu sebab kalau macam kadang-kadang bila kita trade semasa market yang tengah laju, contohnya, okay, kita dah letak stop loss, dah letak take profit, tapi bila trade time news ke, bila tutup position tu, harga tu jauh beza. Kenapa? Sebab kita akan ambil harga best price. Kalau harga tengah laju, kita kena ambil harga, takkan harga dapat harga tepat. Kita akan ambil kita panggil next best price. Okay. Sebab pergerakan harga ni dia habis. Macam nak habis je. Habis tak? Pergerakan harga ni dia akan base pada supply and demand. Berapa ramai masuk, berapa ramai keluar. Kalau masa tu tengah ramai masuk position, ramai tengah keluar position, harga tu akan bergerak cepat. Sebab kita panggil fulfill order. Order tu dah dipenuhi. Kamu kena pilih harga seterusnya. Kalau market tengah slow, memang kamu dapatlah harga yang tepat, ngam-ngam nombor yang sampai 5 digit pun boleh. Tapi kalau harga market tengah laju, kamu takkan dapat. Setiap harga tu dia ada spesifik nombor. Macam contoh mungkin 10 orang saja boleh ambil harga tersebut. Bila dah 10 orang masuk, kamu kena ambil, kamu orang ke-11 kamu kena ambil harga seterusnya. Itu kadang-kadang bila kamu tekan close position, dia akan keluar recode. Sebab harga dah berubah. Itu maksud dia lah gap. Okay, so gap tu dia panjang cerita dia, bersambung-sambung kepada benda-benda lain sekali. Okay. So tapi dekat Malaysia ni kita ada satu konsep yang kita panggil gap sentiasa ditutup. Okay. So perkara tu sangatlah tak benar. So jangan percaya dan jangan ikut. Especially weekend gap. Gap hujung minggu tu tiba-tiba terlopong ke bawah. Cakap